المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita berhenti di tengah hadis itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungan daripada hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian Nabi sambung, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya barang siapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Dan barang siapa berpindahnya kerana dunia yang mendapat ia akan dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya sangat keji, kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan menyembunyi ia akan yang menyalahinya sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarak. Ini bercampur dah dengan huraian. Baik. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar. Kita masih dalam bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mendatangkan dalil daripada hadis berkenaan dengan pentingnya ikhlas. Jadi kita dah lihat sebahagian daripada hadis pada pertemuan yang lepas, yang mana Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Artinya hanya sahaja segala amal. Itu kalau tu perkataan yang Nabi sebut, terjemahan dia, hanya sahaja segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Itu kalau kita ikut apa yang Nabi sebutlah. Adapun perkataan sah itu sudah dihurai oleh para ulama. Saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas, sebahagian besar para ulama mentakdirkan innamal a'malu binniyat itu dengan maksud innama sihhatul a'mal. Hanya sahaja sah segala amal. Syekh Qadi ambil perkataan sah tu, ambil pendapat jumhur ulama, mengikut pendapat majoriti para ulama yang menghuraikan innamal a'malu binniyat itu dengan perkataan sah. Sah segala amal ibadat itu adalah dengan niat. Maknanya amal ibadat tidak sah kalau tidak ada niat. Itu kalau jenis amal ibadat yang perlu pada niat lah. Ada amal ibadat yang tak perlu pada niat. Zikir tak perlu pada niat. Baca Quran tak perlu pada niat. Semayang perlu pada niat. Puasa perlu pada niat.
Ambil wudu perlu pada niat, mandi wajib perlu kepada niat. Maka jumhur ulama mengatakan tidak sah amal ibadat tersebut kalau tak disertakan dengan niat. Kemudian saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas juga, yang tu ada khilaf lagilah di kalangan ulama, cuma di sini diambil pandangan jumhur. Adapun mazhab Hanafi, bagi dia menghuraikan hadis ini dengan innama kamalul a'mal. Dia tak ambil innama sihhatul a'mal, dia ambil innama kamalul a'mal, hanya sempurna. Bila sebut sempurna, maknanya tak ada niat pun tak apa bagi mazhab Hanafi. Sebab tu bagi dia berwuduk tak niat pun tak apa. Cuma bagi dia pula sunat niat. Gitu. Bagi kita wajib. Termasuk dalam rukun 4 basah 2 kering. Kalau dalam wuduk kita mazhab Syafi'i, 2 kering niat dengan tertib. Ada pun 4 yang basah tu maklum. Cuma nak sebutnya dalam mazhab Hanafi, dia menghuraikan hadis ni dengan innama kamalul a'mal. Hanya sempurna, hanya sempurna amal ibadat itu adalah dengan niat. Bagi dia sunat untuk menyempurnakan amal ibadat tu kena ada niat. Baik. Tu khilaf di kalangan ulama lah. Kita ambil jumhur lah cantiknya. Pendapat yang dipegang oleh jumhur. Kalau kita nak bawa dalam masyarakat, gitulah, pegang pendapat jumhur. Jangan bawa pegangan minoriti. Bawa pegangan yang dipegang oleh jumhur para ulama. Lepas tu bila ada kesulitan, kesempitan tertentu, bolehlah kita berpindah daripada jumhur ulama ataupun daripada mazhab kita Syafi'i kepada mazhab Hanafi. Cuma tu pun nak kena railah bagaimana cara mazhab Hanafi mengira sah wuduk dia walaupun dia mengatakan niat itu hanya sunat. So kena mengajilah pula dalam mazhab Hanafi. Bagi dia sapu kepala bagaimana cara dia. Mazhab Hanafi ada kaedah dia pula. Tak serupa dengan mazhab kita Syafi'i. Jangan buat cara Syafi'i kalau nak follow Hanafi. Tu mengaji dalam fiqh lah. Baik. Kemudian perenggan yang kedua Nabi sebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Yang ni dari sudut pahala pula. Nak boleh pahala ke tidak boleh pahala. Maka perenggan yang kedua ni adalah nak menentukan pahala. Tadi nak menentukan sah batal amal ibadat. Yang ni nak menentukan pada kita boleh pahala ataupun tidak. Sebut dah contoh hari tu, kalau kita mari semayang, orang mari semayang tarawih, tujuan dia nak boleh pahala besar lah di bulan Ramadan sahaja ada tarawih. Tapi boleh jadi ada juga orang yang mari tarawih sebab nak makan moreh. Boleh makan moreh pada dia. Tu wa innama likulli imri'in manawa, apa yang dia niat dia dapatlah. Tapi tarawih tak dapat apalah. Sebab apa? Dia mari tu bukan nak sembahyang tarawih pun. Sebab nak apa? Nak makan moreh. Maka bolehlah moreh tu sembahyang tarawih, tak ada lah sawab bagi dia, tak ada lah pahala. Supaya orang nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah. Contoh pakej umrah Turki dengan umrah. Gitu kenapa? Sebenarnya nak pergi umrah ke hanya umrah tu menempel untuk Turki. Sebenarnya nak pergi Turki. Tu berhati-hatilah, bukan kata tak boleh. Berhati-hati, takut niat sebenar kita turun daripada rumah tu bukan nak pergi umrah sangat pun. Nak pergi Turki sebenarnya, nak pergi main belong. Sini tak ada belong, ada juga jarang-jarang masuk Kuala Lumpur ni. Dah pernah masuk dulu kan Putrajaya, tuan-tuan pergi dulu. Tuan-tuan ni orang baik tak pergi. Saya pergi tengok orang duk main belong apa, belong api tu. Belong udara panas tu. Saya pergi tengok lah, naik tidak. Cuma nak beritahunya ada orang bawa dah di Malaysia ni.
Tapi rasanya di Putrajaya tu tiap-tiap sentiasa ada yang satu tu kalau tak silap saya. Yang ada tali tu kan. Naik tu di lepas tali. Bolehlah tengok sekitar Putrajaya. Baik. Cerita lain pula. Mana tadi? Nak sebutnya contoh. Contoh kok jadi jadi kita nak pergi umrah, jadi tertukar niat nak pergi jalan-jalan bersia-sia. Sebab ramai orang buat travel sekarang ni package. Sebab nak pergi asing-asing, boleh jadi makan kos yang banyak. Jadi dia buatlah 14 hari itu ialah package pergi mana? Pergi ke Baitul Maqdis contohnya. Pergi ke Jordan contohnya. Pergi ke Turki contohnya. Lepas tu masuklah dalam package tersebut pergi umrah. Ziarah baginda Nabi. Lepas tu kita yang ambil package tersebut tu berhati-hatilah dengan niat kita. Takut niat sebenarnya nak pergi ke Baitul Maqdis ataupun nak pergi ke Turki dan sebagainya lah. Umrah ni hanya menempel saja. Takut gitu. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya senya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Apa maksud dia? Dihurai situ. Artinya tiada baginya bagi seorang barang yang tiada berniat ia akan dia. Tak dapatlah apa yang dia tak niat. Dapat apa yang dia niat. Dan tiada baginya bagi seorang tu barang yang berniat akan dia oleh orang yang lain. Orang lain tolong niat untuk dia, tak dapatlah untuk dia. Orang lain yang ambil wuduk, dia niat, maka dialah dapat pahala ambil wuduk. Kita basuh kita pun ambil ambil air semaya macam ambil air sembahyang juga, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka juga kita. Tapi kita tak niat. Yang duduk sebelah kita tu dia basuh dia basuh muka, basuh tangan sampai siku, kaki dan sebagainya lah. Dia niat, boleh ke dia lah, kita tak dapat lah. Cuma adalah amalan-amalan tertentu yang orang boleh tolong niat untuk kita. Cuma sini selagi mana kita ni adalah orang yang berkeahlian untuk niat, maka bolehlah kita ni berniat sendiri untuk melakukan amal ibadat. Jadi daripada perenggan yang kedua ni, wa innama likulli imri'in ma nawa, maknanya dalam ibadat-ibadat tertentu orang lain tak boleh mewakili kita untuk niat. Orang sebelah tolong wakil kepada kita untuk niat. Sebab apa? Kita tak boleh nak niat sendiri. Sebab apa? Was-was sangat kita. Kalau aku niat sendiri, jawab dia 10 kali takbir, tak sudah lagi. Imam habis baca surah, kita tak habis takbir lagi. Mu tolong niat untuk aku. Tak jadi. Tak jadi. Sebab apa? Sebab niat tu kita kena niat sendiri. Tu wa innama likulli imri'in ma nawa. Tu dia kena pindahlah pula mengaji bab niat. Tu muqaranah kamilah. Boleh kau kita nak muqaranah kamilah kalau duk main dengan apa? Dengan kita was-was payah sangat duk berasa nak masuk niat tu. Ataupun bolehlah kita pindah ke muqaranah tauzi'iyah. Tu mengaji dalam kitab fiqh lah. Nak dapat kesempurnaan sampai peringkat was-was, kita ambil yang lebih longgar daripada tu sebab kita orang awam. Baik. Tu dalam fiqh dia perinci semualah. Maka barang siapa ada berpindahnya, ni huraian kepada hadis yang kita baca malam ni. Kata Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka berpindah itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tengok cara Nabi bercakap ni pun isyarat dah daripada Nabi. Nak beritahu hijrah kepada Allah dan Rasul ni adalah satu hijrah yang sangat mulia. Ataupun kalau kita ambil dengan makna umum gak, maknanya setiap amal ibadat yang kita buat semata-mata cari redha Allah. Semata-mata junjung perintah Allah, turut perintah Nabi. Sangat-sangat mulia. Sebab apa? Nabi ulang kalimah tu. Tuan-tuan boleh tengok Nabi ulang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sebut dah tu. Allah dan Rasul tu.
Nabi ulang lagi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nabi sebut. Ulang lagi Allah. Tak ulang pun tak apa dah. Sebab apa? Hadis yang kedua, siapa yang berhijrah kerana dunia dan kerana perempuan. Nabi tak ulang dah. Fa hijratuhu ila dunya ataupun ila mra'ah. Nabi tak ulang. Sebab dua tu adalah niat ataupun hijrah yang keji. Tapi sebab hijrah pada Allah, hijrah pada Nabi ni adalah satu perbuatan yang mulia, maka Nabi ulang perkataan tersebut. Padahal boleh aja Nabi kata fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Boleh je. Maka hijrah orang kepada Allah itu, maka hijrah dia dapatlah apa yang dia hijrah tersebut, iaitu Allah dan Rasul. Dok Nabi sebut, Nabi ulang sekali lagi. Tu nak menunjukkan hijrah, kalau ikut hadis ni hijrah lah, perbuatan hijrah sebab urut hadis. Hadis ni keluar di mulut Nabi sebab Nabi berhijrah. Sebab tu cerita tentang hijrah. Satu, secara umumnya apa-apa amal ibadat yang dibuat kerana junjung perintah Allah, turut perintah Nabi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ulang. Maka hijrahnya itu ataupun perpindahannya itu, atau kita ambil secara umum, amal ibadat taat yang dibuat itu adalah kerana Allah dan Rasulnya. Maka kita dapat kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di sisi baginda Nabi. Kerana buat sesuatu tu kerana Allah, junjung perintah Allah dan turut apa yang Nabi suruh. Baik. Maka berpindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksud dia? Hurai lagi. Artinya barang siapa yang berpindah daripada negeri kufur. Kenapa dia buat huraian gini? Sebab hadis ni sebab urut dia ataupun sebab keluar hadis ni di mulut Nabi. Sebab perpindahan para sahabat daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Bumi Mekah pada masa tu ditawan ataupun diperintah oleh orang kafir. Maka pada masa tu digelar sebagai negeri kufur. Berpindah ke mana? Ke bumi Madinah. Tu negeri Islam. Maka sebab tu keluar hadis ni di mulut Nabi. Maka dia pun hurai ikut sebab urut hadis dia panggil. Lepas tu secara umum lagi, pergi kepada ibadat-ibadat lain yang kita buat lah. Biar perintah apa? Biar ikhlas kerana Allah dan kerana Rasul. Baik. Mana tadi? Berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Maka dia dapat apa? Maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Sebab berhijrah tu kerana nak dapatkan redha, nak gapai redha daripada Allah Ta'ala. Tu dalam Quran sebut tu. Dalam Quran kata apa? Lil fuqara'il muhajirina. Orang-orang fakir. Yang berhijrah bersama dengan Nabi tu orang-orang fakir. Golongan du'afa yang berhijrah. Al-muhajirina, yang berhijrah tu Nabi kata alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana mereka tu diperintah ataupun dihalau keluar daripada rumah-rumah mereka. Apa yang mereka cari tu? Tinggal kampung halaman, tinggal harta benda tu. Kenapa mereka cari apa tu? Susah payah begitu. Kata Allah Ta'ala, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka cari adalah anugerah daripada Allah, dan yang mereka cari adalah keredaan daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa yansurunallaha wa rasulah. Dalam masa yang sama, mereka nak tolong agama Allah, nak tolong agama yang dibawa oleh Rasulullah ni. Maka apa kata Allah puji di hujung ayat tu? Ulaika humus sadiqun. Ni Allah Ta'ala puji.
Puji orang-orang yang berhijrah tu, sahabat-sahabat yang berhijrah bersama dengan Nabi daripada Mekah, tinggal bumi Mekah, kampung halaman tu, tanah tumpah darah tu, gi ke bumi Madinah, tak bawa harta benda kadang-kadang sebahagian daripada sahabat. Sebab apa? Nak cari redha Allah. Nak cari anugerah daripada Allah Ta'ala, nak junjung suruhan Nabi yang perintah supaya berhijrah. Maka kata Allah Ta'ala, ulaika humus sadiqun. Ni pujian mari daripada Allah cukup untuk kita. Atas dunia ni kalau boleh gelaran, mereka ni kata Allah ni lah orang-orang yang jujur. Tak ada harap apa-apa tu, bukan bisnes duk menunggu di Madinah tu. Bukan benda yang berbentuk duniawi yang menunggu di Madinah tu. Kalau nak ikut gak senang duduk di Mekah lah. Buat apa bersusah payah tinggal kampung halaman. Rumah siap-siap dah ada di bumi Mekah. Perniagaan molek-molek dah duk buat di bumi Mekah. Tiba-tiba pergi tinggal. Tinggal tepat kampung halaman, rumah besar duduk di Mekah, tinggal pergi ke bumi Madinah. Kadang-kadang yang tinggal tu tak bawa harta benda pun. Dapat harta benda dibahagi pula oleh orang Madinah. Kaum Ansar pula tolong bantu, tumpangkan duduk di rumah si fulan bin si fulan. Nabi saudarakan pula di sana. Sebab apa bersusah payah ni? Kerana nak cari redha Tuhan. Biar Tuhan puas hati. Kita keluar daripada rumah mari sini ni sebab apa? Nak suruh Allah Ta'ala puas hati. Kalau aku pergi ke tempat lain waktu ni, takut-takut Allah Ta'ala tak puas hati, tak suka. Mu ni aku duk bagi makan, duk bagi minum, duk bagi sihat, tak kenal rumah aku selama hidup, contoh. Tak kenal rumah aku selama hidup, masjid tak pernah pijak. Tempat mengaji tak pernah sapa, tak pernah dengar orang mengajar contohnya. Tapi tempat-tempat lain mu boleh pergi belakang. Mana tempat orang cerita ada makanan virus, adalah tu kita situ. Salah seorang daripada orang yang datang untuk menikmatinya kita. Bukan kata salah. Takut-takut kita duk buat benda macam tu, rumah Allah Ta'ala kita tak kenal, apatah lagi kalau kita langgar perintah Allah Ta'ala. Jumaat pun tak pergi contohnya. Jumaat pun tak peduli, hari Jumaat orang pakat pergi Jumaat belakang. Dia tak kisah duduk dengan cara hidup dia. Takut-takut duduk atas dunia macam tu, maka kita jadi orang yang Allah Ta'ala tak redha. Sebab tu kita keluar daripada rumah ni, kenapa? Sebab nak cari redha Tuhan. Nak duduk dalam keadaan cari ilmu sepanjang usia kita. Walaupun kita mengaji banyak kali dah kitab menawar ni. Saya dengar banyak kali dah kitab menawar ni. 2 kali khatam, 3 kali khatam dah. Tapi nak pergi dengar lagi. Sebab apa? Sebab tak jadi akhlak lagi. Sebut dah semalam di Masjid Batu Enam. Selagi mana tak jadi akhlak, bacalah kitab ni. Selagi mana tak jadi akhlak. Akhlak ni dia jadi akhlak bila mana keluar daripada diri kita dengan mudah tanpa perlu kita mikir. Yang tu baru akhlak. Tapi kalau kita kena mikir dulu, nak sabar pun kena mikir dulu, nak takut pada Allah Ta'ala pun kena mikir dulu. Kalau tak mikir kat jawab dia, duk buat maksiat. Walaupun maksiat tu maksiat kecil-kecil, ya sebab kita orang kaki masjid dah. Dosa-dosa kecil ya. Tapi nak kena mikir dulu. Allah Ta'ala tengok ni, barulah apa? Barulah kita pun mengalihkan pandangan mata kita daripada melihat maksiat. Kalau gitu maknanya khauf belum jadi akhlak. Sabar belum jadi akhlak. Semalam saya sebut contoh, belum jadi orang yang pemurah. Kalau kita masih berfikir-fikir lagi nak bagi. Nak bagi apa? Nafkah pada bini. Benda wajib pun fikir-fikir lagi nak bagi ke tidak ni. Sebab apa duk mikir? Bini kan kerja dah, tak payahlah bagi pada dia. Kalau kita duk main benda wajib tu pun duk mikir lagi, sedangkan kita orang mampu, dia pun walaupun dia ada duit, kita orang mampu. Allah. Tapi kalau duk mikir lagi, aku tak perlu bagi kok. Kalau aku bagi pun dia ada duit dah juga. Berat lagi nak bagi yang wajib. Jawab dia, kita ni belum orang pemurah lagi. Tak payah khayah. Tak payah perasan rasa kita orang pemurah.
Kalau apa? Kalau payah nak keluarkan 50 sen, nak keluarkan RM1 pun mikir, nak keluarkan apa 20 sen pun fikir, orang ni scam kau aku nak bagi RM1. Dia ni scammer ni rasa. Dia ni tipu ni, dia ni tipu orang. Tiap-tiap orang yang mari minta derma kita tipu belaka. Semua tu alasan jiwa tak nak bagi je. Alasan jiwa kita yang kedekut tu ya, nak menghalalkan jiwa kita supaya apa? Supaya tak mengholo pada orang ya. Orang yang pemurah dia tak tanya dah sebab apa? Bagi dia boleh pahala dah orang tu tipu tak tipu pun. Yang dapat dosa orang yang tipu tu kita tak ada apa. Kalau nak tanya dia. Kita jangan duk bersangka-sangka. Kita tanya dulu, awak ni, saya tengok tiap-tiap minggu ni duduk sini ni. Tiap-tiap malam ni duduk di stesen minyak ni. Iya ke? Awak ni kan bangsa lain. Macam mana tiket boleh beli mari duduk di Malaysia, lepas tu buat kerja minta sedekah? Tanyalah gitu. Daripada duduk bersangka-sangka jahat kita dengan sesama Muslim kita. Tapi tak nak tanya pula. Dalam jiwa duduk bersangka-sangka. Tu perangai nak beritahu. Perangai kita contoh ni tuan-tuan contoh nak beritahu. Kalau kita jadikan itu sebagai alasan supaya kita tak memberi, sebenarnya kita ni masih lagi orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang pemurah ni tak mikir dia keluarkan apa yang dia nak bagi. Bila dia keluar dengan mudah, tu baru jadi akhlak, kata Syekh Jurjani. Abdul Qadir Al-Jurjani mendefinisikan akhlak bila mana dia sebati dengan diri kita, dia keluar secara mudah. Duduklah dalam situasi macam mana kita boleh sabar. Duduklah dalam situasi macam mana hati kita sama ikhlas. Duduk di khalayak ramai serupa waktu kita duduk seorang diri dalam bilik tempat sunyi, tak ada orang tengok siapa-siapa pun. Duduk semayang seorang diri kita dalam bilik gelap, tak ada siapa-siapa tengok, tak ada siapa-siapa buka pintu. Serupa jiwa kita dengan duduk di khalayak ramai tengah-tengah hari Jumaat kita semayang. Serupa. Tu ikhlas. Tak perlu mikir, janganlah duduk mari ria, tak ada orang tengok pun. Kalau duduk tepi-tepi gitu lagi, maknanya kita masih dalam usaha nak jadi orang ikhlas. Dalam usaha melawan hawa nafsu kita lagi tu, maknanya kita belum orang yang ada ikhlas lagi. Berusaha tu cantiklah, salah satu daripada jalan kita dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Berusaha, cuma nak kata aku ni seorang yang ikhlas dah. Sebab bila betul dia jadi akhlak, dia sebati. Bila dia sebati, dia keluar secara mudah. Bila saya sebut dah keluar secara mudah, maknanya buatlah macam mana pun. Bagi derma secara terang-terang ikhlas, kita bagi secara sembunyi pun ikhlas. Ada orang bagi secara sembunyi lebih tak ikhlas daripada bagi secara sembunyi. Bagi secara sembunyi lebih tak ikhlas banding bagi dengan secara terang-terang. Sebab apa? Dalam hati nak aku orang jaga bak ikhlas. Duk cari benda lain juga walaupun bagi secara sembunyi. Tutup tangan dua-dua tak bagi orang nampak apa benda, not apa yang kita nak bagi, warna apa. Dalam hati tengok aku orang jaga supaya tak ada orang tahu mung duk bagi terbuka gitu. Faham mana lagi cantik? Boleh jadi dia lagi ikhlas, jiwa dia lagi terpelihara dah, dia bagi gitu tak ada masalah jiwa dia. Kita yang bermasalah dengan jiwa kita. Tu nak sebut contoh. Akhlak ni ialah sesuatu yang bila mana dia sebati. Selagi mana tak sebati, bacalah kitab penawar ni. Kalau dia kata kitab penawar aja nak baca. Dah baca kitab apa? Nak baca kitab apa? Hikam Ibnu Athaillah. Ustaz baca. Ada yang cadang itu. Ustaz kita baca Hikam Ibnu Athaillah. Hikam ni kitab tasawuf mukasyafah. Tasawuf mukasyafah ni cerita orang-orang tinggi. Cerita pengalaman orang-orang tinggi. Kita orang bawah. Yang ni pun belum jadi akhlak ni. Yang 10 ni tak jadi akhlak lagi ni. Kalau baca yang tinggi, mulalah duk khayal. Aku ni siapa dah sini? Punah situ pula kita. Duk perasan kita orang siapa. Padahal kita baru berjalan. Kita baru orang melangkah. Beramal pun tak lagi kita dengan ikhlas. Baru melangkah nak keluar rumah kita, nak berjalan. Berasa sampai dah pula kita. Bila baca kitab Hikam Ibnu Athaillah. Macam cerita pasal aku ni.
Aku duduk di makam ni dah rupanya. Punuh pula situ kita. Sebab tu ulama baca kitab ni berulang kali. Sebab tu kitab ni dibaca di mana-mana. Syekh Qadir tulis secara apa? Secara jelas cerita bab apa? Setiap bab, setiap perbuatan yang ada dalam kitab ni. Baik. Tu saya sebut sebagai contoh. Baik. Dan mana tadi? Dan barang siapa terjemah pula wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa ada berpindahnya kerana dunia yang mendapat ia barang siapa tu akan dunia, atau awim mara'atin yankihuha, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia barang siapa tu akan perempuan. Tengok Nabi sebut. Cantik ayat Nabi. Tuan-tuan tengok Nabi sebut. Dunia dengan perempuan Nabi sebut. Perempuan ni sebahagian daripada dunia dah. Ke perempuan ni asing. Dah, perempuan ni daripada dunia. Duduk dalam dunia. Nabi sebut asing. Nabi sebut dunia, Nabi sebut perempuan. Patutnya kalau Nabi tak sebut pun rangkum semua. Bila sebut dunia, masuk habis. Perempuannya, hartanya, pangkatnya, kedudukannya, apa masuklah kau bila sebut dunia. Tapi dok, Nabi sebut awim mara'atin yang kihuha. Tu Nabi highlight tu. Highlight suku kita panggil. Nak beritahu perempuan ni bahaya bagi lelaki. Sebab hadis ni kan cerita tentang lelaki. Muhajir Ummu Sulaim. Muhajir Ummu Qais. Ni adalah cerita tentang seorang lelaki yang berhijrah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan. Tapi hadis ni tuan-tuan, walaupun cerita tentang seorang lelaki yang berhijrah untuk berkahwin dengan perempuan. Setakat pembacaan saya lah, saya pernah tengok huraian para ulama berkenaan dengan hadis ni. Ulama kata, kita tak tahu, dia kata siapa lelaki yang dimaksudkan ini. Tengok para sahabat sembunyikan siapa lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi ni. Berhijrah. Dia berhijrah kerana perempuan tu, dia masuk melamar perempuan. Tapi perempuan ni, bila lelaki ni masuk melamar, dia nak berhijrah. Nabi perintah supaya berhijrah ke bumi Madinah. Kalau dia terima lamaran lelaki ni, dia berkahwin dengan lelaki ni, maka payahlah dia nak berhijrah. Sebab apa? Seorang perempuan bila dah kahwin, terikat dengan suami. Maka dia kata, kalau aku kahwin, mungkin lelaki tadi tak nak berhijrah, maka aku tak boleh berhijrah. Jadi aku nak hijrah, nak turut Nabi. Dalam jiwa dia Nabi lebih. Maka dia nak berhijrah dulu. Maka lelaki tadi dah dengar perempuan ni nak berhijrah. Maka dia pun berhijrah jugalah. Jadi hijrah lelaki ni kerana perempuan tadi berhijrah. Lepas tu, apa yang dibuat oleh lelaki ni tak salah pun. Agama bukan kata salah. Sebab dia bukan nak berzina dengan perempuan ni. Dia nak kahwin. Pas nak kahwin ni boleh. Agama benarkan tengok perempuan yang nak kahwin ni. Bahkan agama kata sunat tengok. Supaya apa? Tak timbul isu selepas daripada kahwin. Tak timbul menyesal ke apa ke isu selepas daripada kahwin. Bahkan agama kata harus ada yang mengatakan sunat tengok. Kalau tidak tak boleh tengok. Tak boleh tengok kan. An-nazratul ula lak. Tu antara lelaki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah. Pandangan yang pertama, Nabi kata, itu Allah Ta'ala bagi. Tapi yang kedua, yang ketiga, ataupun pandangan sekali, tapi idamatun nazar. Tengok dengan tenung. Tak boleh juga. Agama tak benarkan perbuatan tersebut. Walaupun dia bukan dosa besar. Tapi kena ingatlah sebut banyak kali dah. Mengekali dosa kecil pun termasuk antara sebab yang boleh menjadikan kita orang fasik.
Cuma nak sebutnya ialah lelaki ni bukan nak buat maksiat, dia nak kahwin. Bila dia nak kahwin, benda dituntut oleh syarak. Tapi Nabi sebut perbuatan ni adalah perbuatan yang keji juga. Sebab apa? Nanti dia sebut bawah tu. Tuan-tuan tengok. Baik. Mana tadi? Dan barang siapa ada berpindahnya kerana dunia yang mendapat ia akan dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia. Ni Nabi sebut suku perempuan ni sebab apa? Sebab bahaya. Dalam hadis lain Nabi sebut ma taraktu finnasi, aku tak tinggal satu benda pada manusia secara umumnya. Ma taraktu finnasi ba'di, selepas daripada aku adarru fitnatan adarru, satu fitnah yang lebih mudarat. Nabi kata satu fitnah, satu ujian adarru yang lebih mudarat, fitnah adarru ala rijali minan nisa. Itu lebih kurang hadis dia. Satu fitnah, satu ujian yang lebih mudarat, lebih besar bahaya dia bagi lelaki daripada perempuan. Datangnya fitnah tersebut, ujian tersebut daripada pihak perempuan. Bukan nak kata perempuan ni rendah, tidak, kita lah yang terfitnah dengan sebab adanya perempuan. Sepatutnya Quran kata qawwamu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita pimpin dia, kita bimbing dia. Tengok-tengok dia heret kita. Tengok-tengok dia heret kita. Kan Nabi sebut dah, perempuan dijadikan daripada tulang rusuk yang paling atas sekali. Kalau kamu cuba ubah dia dengan cepat, jawab dia patah. Kalau kamu biar dia duduk dalam keadaan begitu, jawab dia akan terus bengkok. Apa Allah Ta'ala bagi kiwamah pada kita. Allah Ta'ala bagi lebih kita daripada apa? Daripada perempuan. Sebut dah hari itu dalam ayat Quran apa? Lirrijal bagi lelaki lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi lelaki dari sudut harta Allah Ta'ala bagi dua bahagian bandingan perempuan satu bahagian. Sebut dah kisah Syekh Syarawi cerita bila mana orang tanya pada dia berkenaan dengan kes tertukar anak. Tak tahu anak ni anak siapa di hospital. Tak tahu anak A, anak B ni. Yang A, yang B ni laki seorang, perempuan seorang. Anak siapa? Ni ke anak saya ataupun yang ni anak saya? Yang mana satu? Kata Syekh Syarawi, dia kata ambil susu ibu. Ambil susu ibu dengan kuantiti yang sama, lepas tu tengok dalam tu kandungan protein, kandungan yang ada dalam susu tu, mana yang lebih, mana yang kurang, mana yang satu, mana yang dua. Sebab dalam ayat Quran dia baca ayat tadi lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Hatta pada susu, kata Syekh Syarawi, Allah Ta'ala buat susu di ibu untuk bagi pada anak laki lebih banding dengan susu yang Allah Ta'ala buat untuk anak perempuan. Buat kaedah yang Syekh Syarawi buat. Tahu ni rupanya anak dia lelaki. Sebab apa? Kandungan protein dia dua. Contoh ni, kandungan protein dia dua, kandungan protein yang ni satu. Tu Allah Ta'ala persiap tak serupa untuk anak lelaki dan perempuan. Beza Allah Ta'ala buat untuk lelaki dan perempuan. So orang lelaki lebih dari sudut apa? Qiwamah. Dari sudut badan fizikal lebih kita dah. Dari sudut akal lebih kita dah. Pas kita tak boleh bimbing dia. Tak ke dayus. Dayus lah. Batu Nabi kata ad-dayus. Lelaki yang tak boleh bimbing perempuan. Biar bini kita keluar daripada rumah, tak tutup aurat. Tutup aurat macam bungkus buah nangka. Kita biar je. Kita tengok, kita tahu hukum hakam. Biar. Ad-dayus Nabi kata. Ni orang yang Allah Ta'ala bagi qiwamah pada dia, tapi dia tak guna. Yang ni Nabi kata finnar, dalam neraka lah ad-dayus. Ada perempuan sepatutnya kita bimbing. Tengok-tengok kita tak bimbing dia.
Tu maknanya kita yang salah. Tu nak sebut contoh. Baik. Jadi seorang lelaki ni berhijrah. Seorang lelaki ni berhijrah kerana perempuan. Jadi perempuan ni Nabi sebut suku sebab apa? Nak beritahu dia bahaya. Dia boleh jadi fitnah. Dia boleh jadi ujian bagi lelaki. Dulu belum kahwin, molek-molek dia bawa motor mari masjid. Pulang mari mengaji masjid. Pas kahwin tak kenal masjid. Dapat bini kaki pasal malam lah. Boleh bini kita jenis zaman bujang dia, pasal malam dia boleh bilang, malam Rabu sini. Malam Khamis malam esok sini. Malam Jumaat ada juga dia tu di Taman Selasih dia tu. Dia tahu, tiap-tiap malam dia tahu. Jom bang kita pergi pasar malam. Abang dulunya duduk masjid antara maghrib isyak. Lepas kahwin tak gilah takut bini. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu tuan-tuan. Sebelum kahwin orang mengaji. Duk bawa beg kitab ni. Dalam ni ada kitab yang duk mengaji tiap-tiap malam ni. Bawa beg tersebut pergi mengaji. Kahwin boleh bini tak kenal masjid lah. Tak kenal tempat mengaji dah. Kadang-kadang agamawan tak mengajar dah lepas kahwin. Sebab apa? Duk lipat kain dengan bini. Bini lipat kain, dia lipat kain. Bini tengok TV, dia tengok TV. Bini duduk tingkat atas, dia duduk tingkat atas. Bini turun duduk sofa bawah, dia duduk tingkat bawah juga. Mana bini duduk, situlah dia duduk. Contoh tuan-tuan, kau terasa molek juga. Kalau ada perangai gitu. Nak cerita lelaki sepatutnya bimbing, bawa mereka ini ke syurga. Dapat yang baik dah, alhamdulillah. Dapat yang tak baik, tu jalan akhirat kita. Jalan syurga kita. Kita dapat yang tak solehah lagi, tak kena agama. Tu jalan syurga kita sebanyak-banyaknya. Sepatah huruf Quran kita ajar sebab dia tak erti. Kurang pahala saja-saja tu. Dia tak pandai baca Quran, kita ambil dia daripada keluarga tak pandai baca Quran. Jangan mengeluh, tu jalan syurga kita. Ni duk marah, duk gaduh pula. Jadi jalan neraka gitu. Pas kita tinggal dia dengan tak ajar, duk tinggal tak bertali. Gantung tak bertali. Tinggal gitu. Dawat dia jadi dosa pada kita pula. Molek-molek Tuhan bagi pada kita nak suruh jadi jalan ke syurga. Sebab apa? Setiap yang patuh kita hajar pada dia, dia mengenal daripada kita, kita jadi pahala. Selepas daripada kita mati, dia duduk beramal hasil daripada kita ajar tu. Dia kena Quran sebab kita ajar, dia kena ibadat sebab kita ajar. Pahala duduk siapa pada kita? Siapa? Bini kita, orang paling dekat dengan kita. Tu jalan pahala. Ingat, anak-anak pas mari keluar pula daripada dia, hasil daripada kita duduk dengan dia, keluar pula anak seorang, dua orang. Reti agama sebab kita ajar. Tengok tu jalan pahala lah kau. Tak nampak jalan pahala, jadi jalan bala. Duk bergaduh laki bini. Sebab apa? Tak reti. Tak reti tu adalah jalan pahala daripada Allah Ta'ala. Orang kahwin nak kahwin juga. Gitu. Orang kahwin tahu itu jalan untuk dapat pahala. Dia tak tahu itu jalan nak dapat pahala. Dia ingatkan kahwin ni jalan seronok saja. Tak dapat apa-apa. Takut-takut dapat dosa. Baik. Mana tadi? Nak berhenti dah. Isyak dah. Dan barang siapa berpindah ia kerana dunia yang mendapat ia akan dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya sangat keji. Sebab apa keji? Sebab dia kata kerana menzahirkan ia seorang tu akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya. Zahir nampak dia keluar daripada bumi Mekah nak pergi ke bumi Madinah. Sebab apa? Sebab berhijrah lah. Sekali dengan para sahabat berhijrah kerana Allah lah, kerana Rasul lah dia berpindah tu. Dalam hati dia Allah Ta'ala tahu. Kenapa dia nak? Dia nak kahwin rupanya. Bukan kerana Allah, kerana Rasul. Tu tak serupa zahir batin tu. Perbuatan keji. Serupa kita semayang contohnya. Semayang maghrib, semayang isyak nanti. Nak semayang isyak nanti. Zahir nampak dia buat taat pada Tuhan tu. Siapa suruh takbir Allahu Akbar? Allah Ta'ala ajar tu.
Melalui lisan Nabi dia sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Kita baca Fatihah, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud. Semua tu zahir duk junjung perintah Allah Taala. Dalam hati rupa-rupanya buat kerana orang. Tu keji. Keji perbuatan tu. Orang duk tengok zahir bagus, dia ni sembahyang. Semayang pula tertib, sopan santun, qiyamnya lama, rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama, semua sempurna, bagus, comel, cantik, tertib, terning orang kata. Tapi dalam hati kita, apa yang kita nak? Orang puji, aku semayang. Cantik semayang aku, mana ada orang boleh tanding aku mengaji kan. Satu-satu aku ambil daripada tuan guru, semua ada sanad belaka, takbir cara macam mana, nak bagi salam cara macam mana. Aku ada cara belaka, ambil daripada guru, aku tengok guru aku semayang macam mana. Dalam hati duk main gitu kan. Tu perbuatan yang keji dia panggil. Zahir nampak duk buat taat, dalam hati sebenarnya ada habuan nafsu. Dia nak supa. Zahir batin supa. Zahir buat taat, dalam hati junjung perintah Allah. Ini orang sadiq dipanggil. Orang yang jujur. Kita dengan bini, mulut kata I love you, dalam hati pun supa. I love you. Tapi kalau mulut I love you, dalam hati I love janda. Keji. Tu kalau bini tahu siap lah. Aku cerai mu tolak 1000. Kalau bini boleh cerai, tapi bini tak boleh nak cerai, masalahnya. Kalau dia boleh cerai, sebanyak bintang di langit aku cerai. Malam ni juga. Atau aku balik ke rumah mak ayah. Tu nak sebut contoh, benda tu keji. Kalau zahir dan batin, tak sama. Nak zahir sama, batin pun dalam supa. Dengan zahir. Habis dulu situ. Akan datang dan sabda Nabi SAW akan datang ada satu lagi hadis yang dipetik oleh Syekh Qadir dalam bab ikhlas ni. Lepas tu baru dia masuk tentang 3 pangkat ikhlas. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.